Hello kawan-kawan sekalian, Daniel Lim sekali lagi di sini dan selamat kembali ke siri bijak labur pecah rahsia saya. Jadi apakah yang saya nak bincang dengan anda semua kali ini? Topik ini amat popular di antara pelabur-pelabur saham, terutamanya pelabur dari US dan Europe. Anda tahu tentang ETF? Mari saya terangkan sedikit. ETF adalah sejenis security yang mengesan indeks, sektor, komoditi atau aset lain tetapi yang dapat dibeli atau dijual di bursa saham sama dengan saham biasa. Apa yang saya nak share kali ini ialah sebuah ETF hangat daripada pengurus dana yang semakin terkenal iaitu Katie Wood. Katie Wood adalah CEO, Chief Executive Officer dan CIO, Chief Investment Officer untuk ARK Invest. ARK Invest ini ada beberapa ETF seperti ARKK iaitu ARK Innovation ETF, ARKW iaitu Next Generation Internet ETF, ARKF iaitu Fintech Innovation ETF. Ada sebab kenapa ARK Invest yang diuruskan oleh Katie Wood semakin menarik perhatian pelabur-pelabur. Ini adalah kerana prestasi salah satu ETF terkenal ARK Invest iaitu ARKK telah memberi pulangan yang amat memuaskan kepada pelabur. Kalau pelabur yang melabur dalam ARKK pada bulan Mac tahun lalu semasa market crisis dan pegang sahaja sampai hari ini, mereka akan mendapat pulangan sebanyak 220%. Adakah ini lebih baik daripada simpanan tetap anda? Disebabkan ini, 7 ETF dalam ARK Invest yang disenaraikan di US telah berjaya menarik dana sebanyak 17 bilion US dollar pada tahun ini sehingga bulan Mac 2021 sahaja, menjadikan jumlah aset di bawah pengurusannya melebihi 50 bilion US dollar. Setiap ETF ini ada syarikat-syarikat tersendiri yang memenuhi maklumat dan industri ETF tersebut. Sebagai contoh, ARKK, ARK Innovation ETF. ARKK ini mempunyai syarikat yang ada unsur disruptive innovation, bermaksud syarikat ini mempunyai produk atau perkhidmatan baru dengan teknologi terkini yang berpotensi untuk mengubah cara dunia berfungsi. Beberapa syarikat terkenal dalam ETF ini adalah seperti Tesla, Square dan Zoom. Kalau anda nak tahu tentang lebih mendalam tentang ARK Invest, anda boleh pergi ke laman webnya iaitu arkfunds.com. Jadi mungkin anda akan tanya, apakah kebaikan dan keburukan melabur dalam ETF? Jom kita bandingkan. Kebaikan dia. Pertama, liquidity. ETF ini sama macam saham dan aset ini aset yang liquid atau cair. Kecairan ini bermaksud pelabur dapat menjual pegangannya dengan sedikit kesukaran dan dengan mudah mendapatkan wang dari penjualan tersebut dengan cepat. Kedua, volatility yang kurang. Volatility dikurangkan dalam ETF kerana merangkumi sejumlah stok di sektor pasaran tertentu dan bukan hanya satu saham saja. Oleh itu, kalau harga saham satu atau dua syarikat jatuh, harga saham dalam syarikat lain dalam ETF ini mungkin naik dan secara keseluruhan mengimbangi antara satu sama lain. Ketiga, pengurus dana yang berpengalaman. Kalau anda ialah pelabur yang pasif dan tidak berpengetahuan dalam pelaburan saham, adalah lebih baik anda melabur dalam ETF dan bergantung kepada kepakaran pengurus dana. Sekurang-kurangnya lah mereka tahu selok-belok pelaburan saham dan ada pengalaman yang luas. Keburukannya, pertama, tiada kawalan dalam pelaburan. Kita mungkin tidak faham apakah syarikat-syarikat yang dilabur oleh pengurus dana. Ada kemungkinan fund manager ini melabur dalam syarikat yang salah dan menyebabkan kerugian. Jadi, kalau anda ialah jenis pelabur yang mahu in control dalam investment anda dan faham syarikat sebelum melabur, ETF bukan untuk anda lah. Kedua, prestasi ETF yang tidak pasti. Prestasi ETF amat bergantung kepada kepakaran fund manager dan jenis syarikat yang ada dalam ETF. Fund manager ini sebenarnya ada tekanan untuk memberi pulangan untuk mengatasi indeks. Ditambahkan lagi dengan dana yang berjuta-juta ataupun berbilion-bilion. Mereka perlu berhati-hati dalam memperuntukkan dana pada masa yang betul dan dalam syarikat yang betul. Ketiga, kos yang lebih tinggi. Anda kena faham kalau anda membeli ETF, anda kemungkinan akan membayar yuran pembrokeran dan kemudian akan ada caj pengurusan secara berterusan semasa anda memiliki ETF.
Setakat ini sajalah perkongsian saya mengenai ARK Invest dan ETF. Harap anda dapat lebih banyak pencerahan dalam video ini, dan kalau anda nak tolong keluarga dan kawan-kawan anda untuk menimba ilmu dalam pelaburan, anda boleh subscribe, like dan share video ini kepada mereka. Jumpa anda dalam episod seterusnya. Jika kita lihat dari 5 tahun sebelum ni sahaja, pulangan yang diberi kepada pemegang sahamnya sudah pun melebihi 200%.